Proklamasi darurat tiada PRU. Awal pagi tadi, kita sebagai rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan berita yang menggemparkan. Pada yang sudah sedia maklum, tiada istilah kejutan bagi mereka. Namun, bagi yang memang tidak tahu, ianya satu berita yang sangat-sangat mengejutkan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dimaklumkan telah memperkenankan tempoh pelaksanaan darurat yang bermula 11 Januari sehingga 1 tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal. Baginda memberi perkenan supaya pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk membendung gejala wabak COVID-19 selepas menerima menghadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Negara semalam. Tiada lagi sepatutnya ada tuntutan diadakan pilihan raya umum PRU susulan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan di seluruh negara sehingga 1 Ogos depan. Pensyarah Universiti Malaya UM Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi menegaskan semua pihak sebaliknya perlu memberi tumpuan dalam usaha menangani penularan dan impak wabak COVID-19 ini. Tidak ada lagi isu dan perdebatan mengenai tuntutan PRU selepas pengisytiharan darurat. Parlimen pun digantung. Suhu politik dapat disejukkan untuk tempoh beberapa bulan ini. Yang utama sekarang ialah fokus mencari strategi untuk menangani penularan COVID-19. PRU bukan soalan utama, sebaliknya sama-sama memastikan memutuskan rantaian COVID-19 dan membantu menangani keadaan ekonomi semasa, katanya di Astro Awani sebentar tadi. Dalam pada masa yang sama, katanya pilihan raya negeri PRN Sarawak juga perlu akur dengan pelaksanaan darurat yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bagi PRN Sarawak, tempoh penggal berakhir 3 Jun ini yang lazimnya diadakan setahun sebelum penggal tamat. Namun PRN Sarawak perlu terpaksa akur dengan pelaksanaan darurat, ujarnya. Dr. Awang Azman turut menekankan pentingnya kerajaan sepanjang tempoh pelaksanaan darurat ini memastikan keadaan ekonomi semasa mampu menarik pelabur luar agar tidak tertumpu pada negara jiran seperti Indonesia dan juga Vietnam. Kerajaan mesti memikirkan usaha menangani krisis kesihatan dan krisis ekonomi secara holistik, tegasnya lagi. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Nasional Datuk Seri Salahuddin Ayub mengakui terkejut dan terkilan dengan pengumuman kerajaan yang menguatkuasakan perintah darurat secara tiba-tiba. Menerusi respon segeranya sebentar tadi, Salahuddin menegaskan agar kerajaan perlu bertanggungjawab memberi penjelasan kepada rakyat berhubung perincian darurat yang diumumkan. Beliau juga melahirkan kekhawatiran bagaimana rakyat mahu meneruskan kehidupan dengan pengisytiharan tersebut yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga 1 Ogos nanti. Saya sendiri agak terkilan dan terkejut dengan berita ini kerana langsung tidak ada isyarat pengumuman daripada Perdana Menteri yang sepatutnya memberitahu lebih awal tentang permohonan darurat berkenaan. Pencerahan perlu diberikan apakah sebenarnya tujuan darurat dan bagaimana rakyat boleh hidup dalam keadaan darurat seperti ini. Saya harap satu penjelasan lebih terperinci dan lebih rapi perlu diberikan kepada rakyat supaya kita dapat hidup bersama beberapa bulan ini dalam keadaan negara kita didaruratkan, tegasnya kepada Malaysia Deadline tengah hari tadi. Bagaimanapun, sebelum ini ada desas-desus mengatakan bahawa ini adalah perancangan Muhyiddin untuk menyelamatkan karier politik dan jawatannya. Malah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak juga memberikan kenyataan yang sama tentang taktik kotor Muhyiddin. Itu tidak penting lagi buat masa ini. Apa yang kita dapat daripada peristiwa darurat ini adalah inilah masanya Muhyiddin Yassin harus bermuhasabah diri dan memperakui bahawa Kerajaan Perikatan Nasional atau Tebuk Atap yang diagungkan beliau gagal dalam mentadbir negara, gagal dalam menangani COVID-19 dan gagal memulihkan ekonomi Malaysia. Dan ianya jelas terbukti.